Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan izinnya dapat kita sambung perbincangan kitab Mishkatul Masabih. InsyaAllah pada malam ini kita nak ambil hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 iaitu hadis riwayat daripada Ubadah bin As-Samit. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan pada ketika itu ada sekumpulan dari sahabatnya bersamanya. Pada ketika itu bersamanya isabatun min ashabi, ada sekumpulan dari sahabat. Nabi menyebutkan, bai'uni, bai'ahlah oleh kamu, alayya, ala alla, bai'uni. Jadi ya tu ya maf'ulun bih, nun tu wiqayah. Bai'uni, bai'ahlah oleh kamu semua akan aku untuk tidak menyekutukan kepada Allah akan sesuatu apa. Wala tasriqu, janganlah dan bai'alah untuk dan janganlah engkau mencuri. Bai'ah untuk engkau tidak mencuri. Wala taznu, dan janganlah kamu melakukan zina, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu, dan janganlah kamu melakukan pendustaan yang kamu lakukannya dari pihak kamu sendiri. Kita terjemuh gitu dulu, baru kita bincanglah apa maksud dia. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, janganlah kamu melakukan pendustaan, pembohongan secara sengaja dari pihak diri kamu sendiri. Wala ta'su fi ma'ruf, janganlah kamu melakukan maksiat kepada Allah fi ma'ruf, janganlah kamu durhaka kepada Allah dalam perkara kebaikan. Apa maksud dia tu kita bincang selepas ni. Faman wafa minkum,
Dan sesiapa yang dan sesiapa dari kalangan kamu wafa, maknanya menyempurnakan janji tadi, maka balasannya fa-ajruhu 'ala Allah, maka balasannya adalah atas Allah. Maka Allah akan memberi balasan, maka hanya Allah yang akan memberi balasan kepadanya. Wa man asaba min dzalika syai'a, dan sesiapa yang melanggari apa saja, atau syai'an, memang sesiapa yang melanggar sedikit saja daripada bai'ah atau janji yang dia lakukan itu, fa'uqiba bihi fid dunya, maka sekiranya dia dengan sebab pelanggaran itu dia diseksa di dunia, mana dibalas oleh Allah di dunia, maka itu sebagai kafarah baginya. Kafarah dengan arti sebagai penghapus dosa. Wa man asaba min dzalika syai'a, dan sesiapa yang melanggari bai'ah itu walaupun sedikit, kemudian Allah sembunyikan, satarahullah, Allah sembunyikan kesalahan yang dia lakukan itu, mana tidak dibalas apa-apa, fahuwa ilallah, maka dia terserahlah kepada Allah. Insya'a afa'an, jika Allah ingin mengampuninya, maka Allah akan ampuninya. Wa insya'a aqabahu, dan jikalau Allah mahu mengazabnya, maka Allah akan azabnya ni di hari akhirat. Fabaya'nahu ala dhalik, maka kata Ubadah bin As-Samit, dia kata maka kami pun melakukan bai'ah kepada Nabi tentang perkara-perkara tadi. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini hadis yang ke-18 Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit. Jadi terlebih dahulu kita nak tengok sikit dia punya biodata sahabat Nabi, iaitu Ubadah bin As-Samit. Jadi baca tu bukan Ubadah bin As-Samit bidhammil ain wa takhfifil muwahhadah, iaitu baca dengan dhammah huruf ain dan takut dibimbangi, takut kita baca Ubadah lah. Sini Ubadah bin As-Samit. Jadi Ubadah bin As-Samit ini nama lengkap dia iaitu Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Al-Madani. Dia ni orang Ansar. Asal dia ni Ansar tu selepas Nabi berhijrah tu. Jadi kalangan Aus dan Khazraj itu dia bergabung jadi satu kelompok komuniti Islam yang besar di bumi Madinah. Maka selepas itu Allah, Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran, melalui hadis, dia digelarkan Ansar. Ansar ni maknanya kelompok manusia yang tolong Nabi, menjadi pembantu Nabi, atau Ansar. Hilang Khazraj, cuma dia sebut sini Khazraji, dia ni kabilah Khazraj. Tapi dia ni Ansar, maknanya penduduk asal Madinah. Dia dikunyah, yakni dipanggil, lebih dikenali dengan kunyah sebagai Abul Walid, ayah pada Al-Walid. Ada anak dia nama Al-Walid. Beliau hadir syahidal aqabatain, dia hadir dalam kedua perjanjian Aqabah, kedua-dua perjanjian Aqabah, Aqabatul Ula dengan Aqabatul Tsaniyah. Aqabatul Ula ni tak ramai mari. Aqabah yang kedua tu ramai. Setengah riwayat kata sampai 100 lebih, setengah kata 79, 76, macam-macam lah. Tapi ramai lah. Mana dia ada belaka dalam kedua-dua Aqabah itu. Jelasnya Aqabah yang kedua tu khusus untuk menyatakan taat dia, untuk sambut Nabi, untuk terima Nabi sebagai pemimpin sekiranya Nabi berhijrah itu. Tu jelas. Beliau turut serta juga dalam peperangan Badar, iaitu peperangan yang pertama, dan hadir semua dalam peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni salah seorang ketua
Ia dilantik oleh Nabi pada malam Aqabah yang kedua itu. Tu kena rujuk semula hadirin. Ni Ubadah bin As-Samit ini sahabat besar, sahabat yang tercatat nama, yang ada peranan besar dalam penyebaran agama. Di zaman Sayyidina Umar telah mengarahkan dia pergi ke Syam untuk menjadi qadi di sana, menjadi hakim di Syam di zaman Sayyidina Umar. Dia ni dia punya kelayakan dia. Wajjahu Umaru ila Syam qadiyan. Mana Sayyidina Umar hantar dia ke Syam untuk menjadi qadi, wa mualliman, dan juga sebagai guru, dan dia tinggal di Hims, nama tempat ni. Kemudian selepas daripada itu ia berpindah ke Palestin dan meninggal di sana, di Ramallah, fi Ramallah. Ada juga pendapat yang menyebutkan dia ni meninggal di Baitul Muqaddas, di Muqaddas, dekat dengan Baitul Muqaddas tu, pada tahun 34 Hijrah. Pada ketika itu, ketika dia wafat itu, ketika dia meninggal itu, umur dia 72 tahun. Tapi ada juga ulama yang menyebutkan bahawa tidak, dia kata itu silap lah tu. Dia sebenarnya wakila asya ila khilafati Muawiyah. Dia ni hidup ni sampai ke zaman Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang ni selepas zaman Sayyidina Ali. Selepas khilafah, maknanya selepas sampai kepada Muawiyah menjawab jawatan khalifah itu. Dia ada lagi. Dan dia ni salah seorang yang terlibat dalam pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi SAW. Ubadah bin As-Samit. Ada beberapa hadis. Kalau kita tengok dalam Al-Itqan, adalah hadis dikemukakan oleh Imam Suyuti. Dia salah seorang yang terlibat zaman Nabi yang mengumpulkan Al-Quran. Jadi Imam Bukhari ambil riwayat juga daripada dia dalam kitab Tarikh Saghir, dan Ibnu Sa'ad daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dia ni misal yang kahna ni, wa kana tawilan jasiman jamilan fadilan. Ubadah bin As-Samit ni seorang yang mana tubuh dia tu tinggi, dia tu jenis tinggi lah, antara sahabat tinggi. Jamilan fadilan, dan perwatakan dia ni menarik, ada kelebihan dari segi rupa paras. Jamilan, comel lah, fadilan tu ada kelebihan dari segi kerangka dia, fizikal dia tu, khalq, dari segi khalq dia tu, dia ada kelebihan. Sehingga Sa'id bin Afir kata kana tuluhu 10 ashbar. Tinggi dia tu, dia kata 10 jekar. Setara mana tu tahulah 10 jekar. Kira-kira 10 jekar tinggi kalah ni lah. 10 jekar. Kata Sa'id bin Afir 10 jekar. Ada sedekar ni 10 heci ke? Tinggi kalah. Tak tahu, saya pun tidak ukur lah. Cuba ukur sendiri lah. Jekar tu masalah jekar siapa? Tapi ayatnya tinggi, ayatnya dia ni antara sahabat tinggi. Dia meriwayatkan hadis 181, walahu mi'atun wa ahadun wa thamanuna haditha. Dia meriwayatkan 181 hadis. Hak yang muttafaqun alaih saja. Daripada 181 tu hak muttafaqun alaih hadis, yang mana diriwayatkan bersama oleh Imam Bukhari 6 hadis. 2 hadis yang mana Imam Bukhari riwayat secara infirad, mana tidak melibatkan Imam Muslim. Begitu juga Imam Muslim pun 2 hadis juga hak dia sendirilah. Tapi tidak banyaklah, maknanya masuk dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sebilangan besar dari sebilangan sahabat, mana ramai dari kalangan sahabat dan tabi'i ambil hadis daripada dia, daripada Ubadah bin As-Samit. Itu secara ringkas berkaitan dengan Ubadah bin As-Samit. Baik, dalam hadis ini disebut Ubadah bin As-Samit, dia cerita, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut, ketika Rasulullah sebut ni, mana di sekeliling Rasulullah, di sekitar Rasulullah tu ada isabatum min ashabi,
ada sekumpulan sahabat Nabi. Jadi isabah ni, kalau dalam kitab Mir'at ini dia ada sebut. Ni dari segi bahasa lah. Bahasa Arab ni memang dia gitu Dia ada satu kalimah yang menunjukkan bilangan itu. Isabah ni antara kumpulan yang agak besar lah. Bermula daripada 10 ataupun 11 hingga 40 orang. Dalam jumlah tu kita kata 11 hingga 40 orang. Angka itu, bilangan itu dia panggil isabah dalam bahasa Arab. Jadi bainal asyarah, di antara 10, maknanya 11 lah, ataupun 10 hingga 40. Waktu tu dia sebut sebagai isabah. Dan kalimah asal al-isabah ini dia daripada al-asl wa huwa asyad. Syad ni maknanya kukuh. Asbu maknanya kukuh, sebab dia daripada syad. Ka'anna ba'dhum yashuddu ba'dan, seolah-olah mereka sahabat tu bagaikan batu bata. Kita sebut dalam hadis, saling mengukuhkan di antara satu sama lain. Sifat sahabat. Sebab itulah daripada hadis itulah maknanya ulama kita tekan sahabat ni kita kena tengok dalam konteks sebagai satu bunyan, binaan yang kita sebutlah ni dalam institusi sahabat. Kita tak boleh tengok sahabat ni hadirat mana dalam konteks sebagai satu individu tertentu gitu ya, tidak. Tapi kita kena melihat sahabat ni sebagai satu institusi yang jaga agama, satu komuniti pembantu ansarullah, pembantu agama Allah yang berjuang bersama Nabi untuk menegakkan agama Allah. Kena tengok dalam konteks itu. Dan peranan sahabat itu dia tidak terbantuk, dia tidak tersekat dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabatlah yang menjadi galang ganti Nabi, yang menyebarkan agama secara bersifat sejagat itu selepas wafatnya Rasulullah. Ini sahabat kena tengok dalam konteks itu. Jangan kita tengok sahabat ni Abu Bakar. Kita kata Muawiyah baik, Muawiyah jahat. Itu tak kena lah, sebab tu ulama kata tak kena. Itu kita melihat secara individu. Kita kena lihat sahabat dalam konteks mana sekumpulan manusia yang dipilih khusus oleh Allah. Dan ini termasuk dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab, bila perbincangan khusus berkenaan dengan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kalimah al-jamaah itu antara poin yang pentingnya adalah komuniti sahabat itu. Bagaimana dibahas dalam konteks al-jamaah itu. Mula-mula dia sebut as-sahabah kulluhum udul wastaqsim. Sahabat itu semuanya adil. Sebab tu perbincangan secara detail, secara tafsir. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama salaf dulu, Imam Ahmad dan sebagainya, jelas sangat masalah ni dia bertegas, tak bagi ruang langsung. Tak bagi ruang langsung. Bahkan dia kata siapa dia kritik sahabat, fatahim Islam. Gitulah, itu kata-kata yang terkenal daripada Imam Ahmad. Dan bukan Imam Ahmad saja kata gitu. Lama dia ulama selepas dia pun kata gitu juga. Kalau kamu tengok orang kritik sahabat, sebut buruk tentang sahabat, fatahim Islam, kamu kena ragu dia ni Islam ataupun tidak. Kamu kena ragu keislaman dia. Sebab apa? Sebab sahabat ni benda ulama kata jantung agama. Sebab kesan dia sangat besar. Dia boleh menyebabkan manusia itu dia akan jadi longgar pegangan agama dia. Lama-kelamaan dia boleh jadi berpindah agama. Dia boleh mengambil satu wadah lain dalam perjuangan dia bila dia tinggal sahabat, bila dia ketepikan sahabat. Baik. Nabi sebut bai'uni, bai'ahlah oleh kamu akan aku. Apa makna bai'ah di sini? Secara khususnya bai'ah yang dimaksudkan di sini, orang Melayu kita pun guna kalimah bai'ah. Makna bai'ah sini mana akiduni. Kamu buatlah perjanjian, janji setia. Kamu kena janji dengan aku. Itu bai'uni, yani akiduni. Kamu berjanjilah, mana melakukan akad. Sebab kita kata akad kan dia ada ijab dan qabul. Sebab kita jual beli, akad nikah,
dia mesti melibatkan dua pihak. Bai'ah ni dia bersifat mufa'alah. Dia bersifat mufa'alah. Mufa'alah maknanya dia melibatkan paling kurang dua pihak, yang ada makna saling setuju di atas satu perkara. Tu barulah jadi bai'ah. Dinamakan bai'ah ini al-mu'ahadah, yakni janji atas nama agama. Ada suruh alik kereta Nanti kalau alhamdulillah Allah. Ni ada makluman ni. Ni kereta kembara DM2270 minta alih sebab dia mengganggu, ada orang nak keluar. DM2270 kereta kembara minta alih kedudukan sebab mengganggu, ada orang nak keluar ni. Harap tindakan segeralah. Jadi penggunaan bai'ah, sebab ini istilah agama, kita kena tahu istilah agama. Jadi bai'ah ni merupakan satu perjanjian di atas agama sebenarnya, dalam konteks agama. Dan bila sebut bai'ah, dia ada sifat mubalaghah, sifat yang mendalam sifat dia dalam melibatkan benda-benda besar. Sebagai nak menggambarkan saling reda meredai. Misalnya dalam kisah ni, bai'u ni, sini dia sebut Summiyatil mu'ahadah 'ala al-Islam bil mubalaghah tashbihan li nail ath-thawab fi muqabalati at-ta'ah bi'aqd al-bai' alladhi huwa muqabalatu malin. Jadi dinamakan mu'ahadah, yakni perjanjian dalam Islam, bil mubaya'ah, dengan mubaya'ah. Makna dalam kitab lain itu makna dia ada makna mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya bukan benda kecil lah. Bila kata biasa kita lah, kalau kita sebut wasiat terasa ni makna pesan. Kalau terjemah, kalau kita tengok dalam kitab, dalam kamus, maknanya pesan. Tetapi kalau guna wasiat, guna istilah tu, dia macam terbeliak pergi mata. Jadi orang nampak, ni biasa. Sebab tahu kita kalau wasiat ni kan nak mati. Makna benda tu penting lah tu. Abang nak tinggal, nak pergi Kuala Lumpur 2 hari, tak payah guna wasiat tu. Kalau punya wasiat, kalau kita wasiat nak pergi Kuala Lumpur 2 hari, tapi wasiat pusing ini, tak ada tidur ini. Mana wasiat ni? Kalau nak nendas saka pun ni nak, maknanya penting wasiat. Hak ni pun gitu juga. Bai'ah dinamakan mu'ahadah bil mubaya'ah, dengan mubaya'ah, mana saling melakukan akad, saling reda meredai, sebagai tashbih untuk mendapatkan pahala fi muqabalati ta'ah, dengan bandingan, dengan cara membandingkan ketaatan. Ni bai'ah untuk taat, ni bai'ah untuk taat. Bai'ah untuk ta'ah ni dibandingkan dengan bai'ah akad jual beli. Jadi guna bai'ah tu asalnya untuk jual beli. Asalnya untuk jual beli. Yang mana jual beli itu muqabalatu mal, berlaku pertukaran harta. Asal bai'ah itu tukar barang dengan barang. Itu asal makna bai'ah. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan baik. Baik itu makna asal dulu, makna melibatkan berlaku pertukaran barang, suka sama suka. Ni ada ubi kayu, ni ada ubi stella, kena tukar lah. Misalnya ni ada barang ni ada barang yang berbeza, tukar. Itu dia panggil baik asal. Bila saling reda meredai, puas hati, setuju dalam akad majlis, maka berlakulah baik. Itu asalnya. Tiba-tiba sini digunakan kalimah itu untuk muqabalah ta'ah, untuk saling bertukar ketaatan. Jadi hak situ soalan tukar ta'ah dengan maksud untuk dapat pahala. Hak tadi tukar tu dengan maksud untuk dapat barang. Boleh barang lah. Ni untuk dapat pahala. Jadi wajah mufa'alah, wajah kesamaan. Wa wajhul mufa'alah, wajah tindakan sama, itu mufa'alah. Maknanya mana bai'ah dia mesti berlaku daripada kedua belah pihak. Dia ada taradhi.
Seperti kita nak beli barang, saya nak jual barang, awak setuju? Okey, saya pun setuju nak ambil barang ni dengan awak. Cuma lah ni dia berubah sikit dengan cara guna mata wang. Dia nak beli barang kita dalam bentuk produk. Dia bagi duit kita, kita pun nilai barang tu berapa. Tu pun sebenarnya duit tu barang lah juga, cuma dalam bentuk nilai mata wang. Tu. Maknanya mufa'alah tu ada sifat saling memberi selepas berlaku saling reda meredai. Yang mana kedua-dua orang yang melakukan bai'ah itu dia seolah-olah seperti menjual, masing-masingnya ada seolah-olahnya menjual barang yang ada padanya kepada temannya, seolah-olah gitu. Jadi bila nak seolah-olah Nabi ni dia ada benar, gapo dia hak Nabi tu, hak dia minta sahabat beli tu barang Islam. Kamu kena bai'ah kepada aku untuk terima barang aku bawa ni sebagai risalah daripada Allah. Dan kamu kena terima lah. Bila terima tu, apa yang kamu kena berinya, mukabalahnya tu dia taat. Bila kamu sanggup terima tu, kamu kena berikan ketaatan. Dan itu diikat dengan nama perjanjian. Gitu. Dalam keadaan dan dia memberikan kepada orang rakan bai'ah dia itu barang dengan penuh tuluh ikhlas dan dengan penuh ketaatan. Tu. Misalnya dalam Quran ada sebut. Dia gini hadirin. Mana bila seseorang itu mengucap 2 kalimah syahadat, itu sebenarnya satu bentuk bai'ah. Bila dia kata aku bersaksi bahawa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku juga bersaksi bahawa Muhammad ini adalah Rasulullah. Maknanya dia sudah membuat satu perjanjian. Dia nak terima Nabi tu, Allah tu sebagai Tuhan, mana seolah dia beli, dia ambil. Jadi gapo dia kena beri kepada Allah. Ta'ah, ketaatan. Dan itu perjanjian. Jadi tiba-tiba dia tidak taat, dia derhaka lepas tu. Maknanya dia sudah khianat dalam muahadah dia tu. Sebab tu bila dia masuk Islam, dia terikat dengan hukum. Terikat tu orang panggil ketaatan. Gitu. Supaya juga bila kita beli barang, bila sesat beli barang, dia pun kita beri barang dia beri pitih kita, sesat, dia panggil perjanjian sesat dengan keluar daripada akad majlis itu, maka perkara itu dia terikat dengan hukum. Dia boleh sesuatu, kita boleh sesuatu. Ni pun begitulah juga. Ini kira perjanjian. Cuma kita kata hak barang ni, hak barang ni tasbih sini bukan tasbih 100%, tidak. Tasbih dari segi saling memberi dan saling dapat sesuatu. Kita dapat Islam, Nabi dapat ketaatan daripada kita, Allah dapat ketaatan. Dan Allah nak tengok betul ke tidak. Hak yang kita biasa kita sebut tuntutan la ilaha illallah tu lah. Tu. Dalam kitab mana-mana pun hadirat, bila seseorang itu kata saya beriman kepada Rasulullah, apa maksud? Dalam kitab mana-mana, ini basic iman Nabi Rasul. Basic dia. Gapo dia basic dia? Yani aku terima segala ajaran Nabi. Tu maknanya. Aku terima. Bila kita kata kita beriman dengan Rasul, maknanya kita akan terima untuk kita jadikan amalan kita semua ta'alimihi, ajaran dia. Itu maksud beriman dengan Rasul. Okey, seterusnya. Jadi makna kalimah bai'ah ni hadirat, suatu kalimah yang tidak boleh kita guna sewenang-wenang. Ini orang panggil bahasa syariat. Guna dalam perkara-perkara besar yang melibatkan hukum. Yang keduanya, kalau kita perhati sini dia tidak sebut semualah. Mana kalau dalam kitab-kitab lain dia sebut lagi bai'ah ni dalam perkara ma'ruf. Istilah dia tu. Bai'ah kita pakat nak curi, dia tidak guna istilah gitu. Istilah bai'ah sebab dia berkait dengan ma'ruf. Sebab kita tak jumpa orang jahat pun dia tak guna bai'ah itu atas nama bai'ah. Baik, seterusnya itu perkara pertama lah. Kita kena faham. Jadi dia punya butiran dia, apa dia? Butiran bai'ah, butiran perjanjian yang Nabi suruh sahabat buat dengan dia sebagai bai'ah.
Sebab bai'ah ni kalau kita tengok dalam sejarah Nabi, dia ada juga bai'atun nisa misalnya, bai'ah perempuan ada. Para sahabiah, golongan perempuan, kalangan perempuan yang melakukan bai'ah, ada disebut 2 kali bai'ah. Berlaku di awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebut dia panggil bai'atun nisa. Yang mana bai'ah tu dia tak ada sebut tentang peperangan, tak ada. Tu beza hal lain suka. Tapi tentang menyebut tentang untuk jihad fi sabilillah, mana perang jihad ma'rakah, tak ada. Itu beza bai'atun nisa. Dan dia sebut ciri-ciri bai'ah tu lagu mana? Misalnya akad tangan, ada satu riwayat bila Nabi nak bai'ah dengan perempuan akad tangan. Nabi akad tangan. Mana saya berjanji untuk taat kepada Rasulullah, gini. Untuk tidak bunuh anak, untuk tidak melakukan maksiat gini. Tapi tak ada disebut dalam butir itu untuk ni jihad ma'rakah, melibatkan peperangan. Pada peringkat awal perempuan itu. Tapi hak lelaki kalau bai'ah tu ada, nak mempertahankan Rasulullah sehingga ketika darah terakhir. Ada dalam butir dia kalau kita tengok dalam sirah. Lepas tu ada dalam riwayat sebut letak tangan dalam bekas besar, ada air, Nabi letak tangan dia dalam air. Mana perempuan tu sahabiah letak tangan dia. Itu sifat. Mana kita tak akan jumpa lah dalam hadis mana Nabi ni bersalah. Setakat ni lah kita tak jumpa, tak cakap-cari. Masa saya belajar hadis pun, kita tanya pun, guru saya kata tak ada. Cuma perbahasa pekoh tu lain lah. Dalam keadaan biasa, tu tak ada. Tidak boleh disebut tu lah. Baik, antara butiran bai'ahnya, yang pertama la tusyriku. Mana janganlah kamu menyekutukan Allah dengan apa pun, dengan sesuatu. Tak. Secara ringkas kalau kita sebut banyak la tusyriku billah ni, kenapa hak ni menjadi mula-mula sekali? Kita kena faham lah. Nabi sebut hak ni sebagai pengakuan tauhid, untuk mengangkat tauhid itu. Jadi perkara ini sahabat Nabi dia akan berasa luar biasa, dia berasa lain. Butir dia baik. Sebab apa? Jangan sekutukan Allah. Allah sahaja dalam apa benda pun, Allah sahaja. Kita kena tahu lah, zaman sahabat ni sebelum dia terima tauhid ni, dia syirik kepada Allah. Setiap kaum tu ada berhala tu. Agama wathaniyin, sembah berhala. Bila terima Islam, tak boleh. Hak tu dalam akidah, hak tu kena tegak. Jangan apa sahaja tak boleh. Sebab tu dalam bahasa mudah, janganlah kamu melakukan syirik kepada Allah. Dia memberi erti laisa kamitsli syai'. Mana nak tanda konsep bahawa Allah ini tidak menyerupai dengan makhluk dia sedikit pun dari mana-mana aspek. Itu maksudnya. Yang mana kalau bahasa Syah Syah Ismail Syahid dalam kitab Risalatul Tauhid, dia kata laisa kamitsli syai', dia memberi erti makna kita tidak boleh tamthilkan Allah, tidak boleh gambarkan Allah. Allah ni tidak bersifat relatif, Allah ni tidak bersifat nisbiyah. Tidak. Misalnya kita kata sebagai contoh, ini mana syirik, maksud syirik. Misalnya kita kata kita ni nak, seseorang itu gagah. Gagah dia setara mana? Tahap mana kegagahan dia? Itu banding dengan orang lain. Ni ratu cantik comel kerana banding dengan orang lain. Mana untuk kita kata dia cantik, kena banding dulu. Untuk kata dia ni gagah, dia kena uji dulu, kena buat pertandingan. Bagi Allah perkara itu tidak ada. Sebab tu dikata tak ada tandingan, tak ada bandingan. La nidda lahu, dalam Quran sebut la nid. Mana Allah ni tak ada tandingan, tak boleh nak banding. Sebab dia Allah, dia yang mencipta semua makhluk. Jadi selagi boleh banding, selagi boleh kita ukur, itu bukan Allah. Ni jelas dalam tauhid ni dia terang. Wala tasriku, dan janganlah kamu, maknanya mencuri. Mencuri ya. Jadi hal ni pun kita tidak perlu bincang lah. Cuma ulama sebut mencuri ni maksudnya mengambil barang yang tersimpan dengan baik tanpa diketahui oleh tuannya. Itu istilah dia. Sebab tu kalau dia curi selipar di masjid lah,
Walaupun siapa ni sok dia bukan kiri sikit-sikit, segun dia curi. Misalnya kalau dia kira-kira ukur tu tak, kalau dinilai dia curi tu banyak, tapi keadaan barang duduk lagu tu dia tidak sabit ke hudud gerak tangan, tak sabit mengikut ulama. Sebab apa? Sebab sifat barang tu bukan muhrazan bi khafiyah. Dia istilah curi ni ambil barang tanpa pengetahuan, tapi sifat barang tu muhrazan khafiyah, tersimpan dengan baik dalam keadaan tak ada siapa tahu. Misalnya dia curi duit duduk bawah tangga depan rumah. Ulama kata tak boleh nak cukur gerak tangan dia tu. Patut tak dosa sepatutnya, tapi nak siapa hukum had, siapa perekat kita nak baca ayat as-sariq was-sariq tu tak boleh untuk dia. Tak termasuk dalam ta'rif mencuri. Sebab dia hudud ni dia hukum yang memang agak ketat lah. Dia nak jelas. Sepezina memang dia bah. Tak ada istilah malu-malu, tak ada lah. Bila masuk mahkamah, lagu mana awak tengok. Sehingga dalam fiqh kata kalau terlindung sehelai daun je, terlindung, tak nampak hasyafah lelaki tu. Hasyafah di mana kemaluan lelaki, kepala dia terlindung tu, tak boleh sabit. Kalau kawan ni kelabu putih mata dah, walaupun cukup tak orang, tak erak tak nanti. Sebab tu dalam fiqh kita tak jumpa bab zina ni sabit dengan mana ada orang tengok tu ni, hak tu memang hak tujuh na tu dah, tu na tu. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok lagi. Seterusnya kita ambil. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu. Ni secara umum, kita tidak cuma sebagai anak-anak lelaki. Anak-anak kamu. Jadi Nabi sebut. Jadi ulama sebutlah dalam huraian kenapa dikhususkan sebut jangan kamu bunuh anak-anak lelaki kamu. Kerana memang ada berlaku orang Arab ni bunuh anak. Sama ada bunuh anak perempuan. Kalau bunuh anak perempuan tu atas alasan benda tu mengaibkan, malu. Ada juga bunuh anak lelaki. Bunuh anak lelaki kerana bimbang, takut apa, takut tak cukup makan. Mana ada belaka. Dia bunuh anak perempuan dia panggil wa'dul banat. Hak bunuh anak lelaki ni biasa qatlul bani. Ada bunuh anak lelaki, ada bunuh anak perempuan. Dan fenomena ini memang berlaku di zaman Arab. Sebab tu Nabi sebut tu kan, janganlah kamu bunuh anak-anak kamu. Dan sejarah bunuh anak ni saya baca dalam buku, di China berlaku secara berleluasa juga di China. Bunuh anak. Bukan orang Arab saja. Sebab dia bimbang, takut susah, takut tak cukup makan, maka dia sanggup bunuh anak tu. Baik. Cuma ulama ada sebutlah kenapa wala taqtulu aulad, sebab aulad ni lebih bersifat anak-anak lelaki. Kenapa begitu? Kerana kalau anak lelaki pun dia boleh bunuh secara aulawiyah, apatah lagi anak perempuan, lebih-lebih lagi lah untuk bunuh. Dah kalau anak lelaki, kalau nak kira anak lelaki ni kita kata sukalah boleh anak lelaki. Sebab zaman tu dia perlu anak lelaki sebagai pembantu dia, nak perak, kita kata nak urus perniagaan dia, bela kambing dan sebagainya. Lepas tu kira-kiranya kalau lelaki ni dia boleh menampung kekuatan keluarga tu, hak tu pun dia boleh bunuh juga. Lepas tu kalau anak perempuan lagilah boleh bunuh. Tu mana secara aulawiyah dia sebut gitu. Jadi Nabi khusus sebut gitu tu kerana kalau mana jangan bunuh anak lelaki. Bukan bermakna anak perempuan tak apa. Tidak gitu. Mana Nabi suruh mereka ni sekap, jangan bunuh anak. Tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan. Sebab fenomena yang berlaku kita tengok dalam sejarah, dalam riwayat yang sahih terang sebut ada bunuh anak perempuan dan ada bunuh anak lelaki. Hak dia katakan riwayat yang tidak sahih yang sebut Sayyidina Umar bunuh tu bunuh anak perempuan. Tu siapa bergerak tanah ketika dia kambuh anak dia tu. Anak dia besar, dia boleh gatal unggah ketika dia nak pergi sebut dalam riwayat. Itu riwayat tak betul. Tak betul riwayat itu. Sayyidina Umar tidak terlibat sebenarnya dalam bunuh anak itu. Seterusnya wala ta'tu bi buhtan, dan janganlah kamu melakukan buhtan. Buhtan ni makna tipu, pendustaan, pembohongan. Taftarunahu, pendustaan yang kamu lakukan dengan sengaja. Itu maknanya. Ini terjemahan mafhum dia.
Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Janganlah kamu melakukan pendustaan secara terang-terangan. Kamu tahu what kamu buat ni tak betul, kamu lakukan juga dengan sengaja dari pihak kamu. Itu Nabi tak pernah. Patah maknanya ada ke orang dusta ni dalam keadaan dia tak sedar. Kau apa maksud Nabi sebut gitu? Baik, ni dari segi bahasa hadis hadis kita nak ambil sikit biarlah. Saya semolek juga. Dalam bahasa Arab ni ya, kalimah-kalimah yang menunjukkan dusta ni banyak. Kadzib pun boleh, dajlun pun boleh, bahtun pun boleh. Ni bahatan ni banyak. Kadzib ni hak biasa. Sekali bohong pun main kadzib. Apa ni dajlun. Hak kalimah daripada kalimah itulah, daripada dajjal itu juga mana bohong. Fatarun itu dusta juga. Yaftarun dusta juga banyak. Sini guna buhtan. Secara khususnya apa makna buhtan ini? Yang mana puak-puak Syiah pun guna kalimah ni untuk menunjukkan bohongnya Abu Hurairah dalam kitab dia. Nama kitab dia pun dia guna mana pembohongan Abu Hurairah, dia guna buhtan. Saya nak sebut sikit biar kita tahu. Jangan kamu melakukan buhtan. Apa makna buhtan? Iaitu pendustaan yang dilakukan, yang mana pendustaan itu dia boleh memukau orang yang mendengar kerana kejelekan dia, makna kepandaian dia tu. Walaupun benda tu dusta, tapi bila orang tak khabar, mana dusta dia tu bukan dusta yang kecil-kecil, dusta yang besar. Misalnya dalam kiniasan, dusta yang melibatkan asal, makna dia dusta yang melibatkan menyabitkan nasab kepada suami dalam keadaan anak tu tidak anak suami. Itu asal dia. Mana seorang isteri, seorang isteri dia kata ni anak suami dia, makna dia kata dia mengandung anak daripada benih suami dia, padahal anak tu anak zina. Sebab tu dalam hadis ni guna pendustaan yang kamu lakukan di antara tangan-tangan kamu dan di antara kaki-kaki kamu. Asal makna dia baina aydikum wa arjulikum. Salah satu makna dia asalnya seorang perempuan, makna dia melakukan zina. Melakukan zina tu melalui kemaluan. Kemaluan tu berada di antara kedua kaki tu lah. Payah nak mengigar bagi lagu tu. Mesti buat dengan sedar. Lepas tu dia mengandung di perut. Tu di antara, seolah-olah di antara tangan dia, dekat dengan tangan. Lepas tu boleh juga ulama kata mana tangan ni, mana kita kata hati dia tengah, dia tahu di antara tangan dia. Mana dia bohong tu bohong dengan sengaja. Dia tahu kebenaran. Itu boleh juga satu makna. Maknanya penipuan yang akan berterusan sampai bila-bila. Bila dia menyabitkan nasab anak kepada bukan suami dia, jangan buat itu makna saja. Sebab ada berlaku di zaman Arab Jahiliyah. Sebab tu zaman Arab Jahiliyah ni, masalah nasab dan keturunan ni dia baik kucawak lah kita kata bahasa Kelantan. Rasa dia punya kedudukan nasab dan keturunan itu melalui perzinaan. Kerana zaman Arab Jahiliyah ni perzinaan berlaku secara berleluasa. Secara berleluasa, dia anggap benda tu perkara biasa di Arab Jahiliyah. Cuma kadang-kadang tu dia nak menghalalkan, dia buat atas nama nikah. Nikah pun misalnya cuba bayarkan lah. Nikah dia panggil nikah mubada'ah dia. Nikah menghalalkan kemaluan. Ni berat nikah ni, tapi masyarakat terima, disebut dalam sirah. Nikah idda', dia guna juga istilah, tapi makna sama. Nikah idda' ni mana gini? Bila perempuan itu, anak perempuan itu sampai umur dia mari haid yang pertama, bila dia bersih, dia taharah daripada haid yang pertama, ayah dia akan ambil anak perempuan dia ni pergi serah pada mana-mana lelaki yang ayah dia suka. Bila duduk beberapa ketika, dia pun ambil semula anak dia. Dia tengok anak dia mengandung ke tidak.
Kalau anak dia mengandung, kalau anak dia mengandung, dia akan pergi bincang dengan lelaki tu. Bincang untuk meneruskan perkahwinan. Ini orang panggil nikah menghalalkan kemaluan. Mana dia bui dulu. Biasanya kih-kih ni berlaku kalau sekiranya lelaki tu jenis orang kuat, orang gagah, orang jenis pahlawan, nak ambil bakar. Supaya kami je pernah hari je. No. Supaya kambing je. Tapi masyarakat Arab boleh terima. Dia panggil nikah irda'. Dia ada 4 bentuk perkahwinan. Berat. So lagi nikah dia panggil nikah raya. Ni nikah pelacur nak pencen daripada pelacur. Ada je pak. Seorang pelacur yang dikenali dalam masyarakat lah. Bila dia nak pencen, dia nak berhenti daripada aktiviti pelacurannya, maka dia nak berkahwin dengan cara yang sah. Dia akad dera, tak dera warna putih depan muka dia. Orang tahu pelacur ni nak pencen ni nak. Mana nak berhenti daripada aktiviti pelacuran. Ada juga begitu. Lepas tu marilah lelaki meniduri dia. Tapi orang ni bukan atas nama bayar dia dah. Tak lah. Atas nama kerelaan dia ambil nama. Kalau kita lah ni bahasa mudah siap foto state IC ni. Kadang-kadang sampai 16 orang, 23 orang meniduri dia. Lepas tu dia tengok dia mengandung ke tidak. Kalau dia mengandung, lepas dia boleh anak ni akan diletak untuk dinilai oleh dia panggil ahli jawatan kuasa qiyafah dia panggil. Yang terdiri daripada golongan masyayikh, orang-orang tua yang diberi authority untuk menentukan nasab dan keturunan. Jadi jujur untuk lelaki hak 23 orang. Hak ada dari senarai nama dia ni. Jadi ahlul qiyafah, orang-orang tua ni, dia tengok budak kecil tu, dia tengok tapak tangan, dia tengok muka, meh siapa ni. Muka ni nak serupa siapa ni 23 orang hak pok dia ni. Hak meniduri mak dia. Jadi bila dia sepakat kata si A misalnya, kata nampaknya anak ni banyak mirip pada awak, maka kami sebagai ahlul qiyafah ni yang diberi kuasa oleh masyarakat untuk menentukan nasab, dia kata kita memutuskan bahawa anak ni adalah keturunan awak. Masyarakat boleh terima lah tu. Ni orang panggil Arab jahiliyah. Jadi 22, jadi hak meniduri mak dia 22 orang gitu, kena kira lain lah pula. Maka hak ni jadi suami isteri. Sabit tu bagi dia nasab keturunan. Sebab tu Islam hari dia tekan tak boleh. Tu zina tu sebenarnya. Zina atas nama agama. Atas nama agama lah kita. Agama dia lah. Sebab tu bila Islam hari dia iktiraf perkahwinan mesti gini. Ada syurah kena orang tahu, melibatkan wali, kedua ibu kena jelas gini dan disebut akad tu dengan nama Allah. Dengan ada kaedah-kaedah dia. Hak orang panggil nikah. Hak dipanggil nikah yang harus itu. Tu. Jadi perkara ni berlaku dengan berleluasa. Sebab tu Nabi tekan. Sebab hak ni dia jadi rosak. Sanak keturunan tu jadi rosak. Tak boleh. Dia kena hak ni kena berat benar. Dia tak boleh main-main. Sebab tu jangan mudah-mudah. Saya nak ambil sikit lah. Lepas tu kita bincang semula lah lain tu. Saya nak ambil sikit lagi. Dia sebut, saya nak baca. Sebab ni ringkas tapi tak padat dia. Dia kata aslu hadza kana fi bai'atin nisa' wa kunya bidzalika an nisbatil mar'ah al-walad alladhi tazni bihi aw taltaqitu ila zawjiha kadhiban lianna batnaha alladhi yahmilu bayna yadayha wa farjaha alladhi talida minhu bayna rijlayha thumma lamma istumila hadha al-lafz fi bai'atir rijal uhtija ila hamli ala ghairi ma warada fihi. Awalan dia sebenarnya dia kata hak dia sebut asal hak ni sebenarnya berkenaan dengan bai'atun nisa, perjanjian perempuan tu. Maknanya jadi hak Nabi sebut ni maknanya minta supaya perempuan ni perjanjian perempuan. Maknanya bila nak bai'ah dengan perempuan, hak tu hak ditekan. Maknanya jangan bohong, jangan tipu tentang keturunan ini. Kemudian selepas itu jadi sebut gini kerana perempuan zaman itu dia mudah-mudah ni sebuah anak tu pada suami dia. Bai'ah. Mana seolah-olah bila nak nikah perempuan tu ni disebut dalam akad bila nak nikah. Tetapi selepas daripada itu
disebut taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Akhirnya selepas itu penggunaan dia dikinayahkan. Sebab tu dalam terjemahan asal, kalau kita tengok dalam hadis, janganlah kamu melakukan pendustaan yang kamu lakukan dalam keadaan kamu sedar benda tu bohong. Itu terjemahan biasa. Terjemahan biasa. Walaupun sebut baina aydikum, di antara tangan-tangan kamu, di antara kaki kamu. Sebab hal ni asalnya kinayah ni, bahasa sindiran ni, kerana dia berkait dengan seorang perempuan, dia menisbahkan anak yang dia lakukan zina menyebabkan dia mengandung, kemudian dia kata anak ni anak suami dia, ataupun anak yang dia pungut tapi dia kata ni anak suami dia. Kadang-kadang suami pergi 10 tahun pergi. Masa dia tinggal tu, mana isteri dia ni, dia tak tahu isteri dia mengandung misalnya. Ada berlaku. Bila klik mari tengok ada anak, dia pun kata ni anak awak pergi dulu, lepas tu saya cek doktor tu mengandung, seolah-olah gitu. Padahalnya dia tahu dengan terang bahawa tu tidak anak suami dia. Moga benda tu nak boleh jelakan anak dia melalui proses hubungan lelaki dan perempuan tu. Benda tu jelas sangat. Tiba-tiba boleh menipu. Ni penipuan yang nyata lahir daripada niat qasak yang terang. Dia perkara ni perkara besar. Gitu maksudnya. Gitulah. Lepas tu kita bincang semula sebab dia banyak makna tu. Dia banyak makna. Itu salah satulah, insya-Allah kita boleh bincang semula ni. Sebab dia banyak makna. Kita sambung semulalah perbincangan ni. Jadi benda ni penting sangat kita berjelas. Yang ulama sebut ni kerana apa? Kerana benda ni, setiap benda yang berlaku di zaman jahiliah, dia akan berlaku pula zaman kita. Dia pusingnya tu, memang berlaku. Sebab tu dalam syarah-syarah baru dia kata perlu kita tahu. Maknanya kalau zaman dulu berlaku, zaman lah ni pun boleh berlaku. Penipuan tu boleh berlaku. Jadi kena beri pemahaman kepada perempuan. Sebab hak lelaki ni dia tak tahu. Dia tak tahu. Mana kalau perempuan tu kata anak dia, bila mengadu, moga isteri dia tiba-tiba mengadu. Kalau mengadu tu tidak anak dia, dia tak tahu. Tapi perempuan tu tahu. Perempuan tu tahu. Sekurang-kurangnya dia rasa syok perempuan tu. Apakah ini anak suami dia yang sah ataupun anak boyfriend dia, kita kata. Tu lelaki dia gila. Dia ragu, tapi lelaki dia tak ada ragu. Kalau dia tengok isteri dia malam. Ini sebenarnya adalah nak membunuh kelakuan buruk yang berlaku di zaman jahiliah. Nabi nak bunuh tu sehingga Nabi jadikan sebagai bai'ah atas nama agama. Sebab benda ni benda besar. Yang kedua, kenapa Nabi tekan? Sini dia tidak sebut. Kerana hadirat masalah menyabitkan keturunan, masalah faras perempuan ini, dia menjadi ciri agama-agama salah. Sebab agama salah yang lain, tak kira lah selain daripada Islam, dalam bab ni memang tidak terjaga. Sebab tu Nabi tekan bab. Masuk dalam bai'ah. Cuba tengok. Kalau kita tengok dalam hadis, jangan kamu syirik pada Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak. Lepas tu jangan menipu dalam bab nasab dan keturunan. Nabi sebut. Sebab benda ni dalam agama, benda ni Nabi serius sungguh. Dalam bab zina ni serius sampai Z. Mana agama kita serius, dia tidak main-main. Ini ciri ajaran Islam. Kalau ajaran lain, orang pengatah agama hadirat, dia tidak kemah gini. Dia mudah-mudah. Sebab tu ulama kata salah satu ciri ajaran salah, dia mesti ada unsur seks. Ni hak tidak betul. Hak ada kepentingan kepada rijaluddin, tokoh-tokoh agama dia. Tengoklah dalam agama salah, mesti ada. Islam ke tidak. Ni maknanya orang panggil ciri agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung semulalah perbincangan. Yang setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.